Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membuat pembentangan untuk subjek EBME 2103, iaitu Sistem Mechanical dan Electrical di Bangunan. Topik yang akan dibentangkan ialah tentang reka bentuk bangunan hijau. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Khairat Azli bin Mat Yusof. Nombor ID 86021335075001 dari Pusat Pembelajaran OUM Shah Alam. Berdasarkan kepada topik utama kita, iaitu bangunan hijau, saya akan membuat pembentangan tentang definisi dan konsep bangunan hijau. Yang kedua, saya akan menerangkan prinsip reka bentuk bangunan hijau. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi dan mereka bentuk bangunan hijau untuk mencapai tujuan utama bangunan hijau, iaitu yang pertama, kecekapan tenaga. Yang kedua, kecekapan air. Yang ketiga, kesihatan penghuni dan produktiviti. Yang keempat, pengurangan sisa, pencemaran dan kemerosotan alam sekitar. Saya akan menerangkan dahulu tentang definisi dan konsep bangunan hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan bangunan hijau? Bangunan hijau ataupun istilah bahasa Inggerisnya ialah green building, merupakan bangunan yang bercirikan teknologi binaan mesra alam semula jadi, bermula dari lakaran pembinaan, operasi selenggaraan sehingga peringkat pengubahsuaian. Bangunan hijau memberi tumpuan terhadap kecekapan penggunaan tenaga dan bahan mentah. Selain menjimat dan mengurangkan kos operasi dan memelihara alam sekitar, ianya dapat meningkatkan nilai hak milik bangunan tersebut. Konsep bangunan hijau ni mungkin agak janggal bagi sebahagian warga di Malaysia. Walau bagaimanapun, ciri-ciri bangunan ini telah tersedia ada sejak tahun 2005 lagi. Sebenarnya, bangunan hijau adalah bangunan yang mempraktikkan kepentingan alam semula jadi. Tujuan utama teknologi ini dibangunkan untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat daripada kepesatan bangunan. Suatu bangunan dianggap telah menerapkan konsep bangunan hijau apabila berhasil melalui satu proses evaluasi untuk mendapatkan sertifikasi bangunan hijau. Bila kita bercakap tentang penjagaan alam sekitar, kita mungkin terfikir pasal straw besi, tong sampah kita semula, ataupun beg plastik yang kena cas 20 sen bila kita pergi survey. Tetapi ada satu faktor besar kepada pencemaran yang kita terlepas pandang, iaitu bangunan. Bangunan menyumbang sehingga 18% daripada pelepasan karbon dioksida di dunia. Pada masa yang sama, bangunan ada potensi paling besar untuk menjimatkan tenaga berbanding sektor lain, seperti pengangkutan awam, pertanian dan industri. Sebab itulah konsep bangunan hijau didirikan. Sebelum bangunan hijau adalah bangunan yang mengamalkan konsep mesra alam dalam seluruh kitar hidup, termasuklah yang pertama, perancangan. Yang kedua, reka bentuk. Yang ketiga, pembinaan. Yang keempat, penjagaan. Yang kelima, perobohan. Yang kedua pula, saya ingin menyentuh sedikit tentang Green Building Index, GBI. Apa itu Green Building Index, GBI? Di seluruh dunia, ada beberapa badan dan piawai ada beberapa badan dan piawaian yang bertanggungjawab menyelaraskan sistem pengiktirafan bagi bangunan hijau. Contohnya LEED di Amerika, Green Star di Australia dan Green Mark di Singapura. Bagi di Malaysia pula, kita ada sistem pengiktirafan sendiri yang mengamalkan kira iklim dan juga pembangunan sosial, infrastruktur dan ekonomi di Malaysia. Sistem ini dipanggil sebagai Green Building Index. GBI dibina oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia, iaitu PAM, dan Association of Consulting Engineering Malaysia, ACEM. GBI menilai dan mengiktiraf bangunan hijau berdasarkan 6 kriteria, iaitu yang pertama,
kecekapan penggunaan sumber tenaga. Yang kedua, kecekapan penggunaan air. Okey, yang ketiga, kualiti persekitaran dalaman. Yang keempat, perancangan dan pengurusan tapak. Yang kelima, bahan-bahan dan sumber. Yang keenam, iaitu yang terakhir, inovasi. Di bawah setiap kriteria, ada pelbagai perkara yang boleh dilakukan untuk memastikan bangunan tersebut di bawah setiap kriteria, ada pelbagai perkara yang boleh dilakukan untuk memastikan bangunan tersebut mesra alam. Contohnya, bagi kecekapan penggunaan elektrik, bangunan boleh mengurangkan pengumpulan haba yang diterima atau menggunakan cahaya semula jadi supaya kita tidak perlu memasang lampu serta kipas pada setiap waktu. Bagi perancangan dan pengurusan tapak pula, lokasi yang berdekatan dengan sistem pengangkutan awam dapat membantu mengurangkan kereta di jalan raya, sekaligus ia boleh mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Setiap kriteria ini ada menyumbang kepada markah penuh bagi bangunan tersebut. Markah minimum biasanya untuk mendapatkan pengiktirafan bangunan hijau adalah 50%. Lagi tinggi markah, iaitu maksimum 100%, bangunan akan mendapat pengiktirafan berbeza, iaitu perak, emas dan platinum. Saya mendapat beberapa bandar dengan bangunan hijau di Malaysia yang diiktiraf oleh GBI, iaitu License One Farm Resort Center Spin di Iskandar, Malaysia, Johor Bahru, di Eco Majestic di Semenyih, Selangor, Bandar Gamuda Gardens di Kuang, Selangor. Okey, untuk pengetahuan semua, bangunan hijau sangat memberi manfaat bukan sahaja kepada alam sekitar, malah kepada masyarakat itu sendiri. Bangunan hijau boleh memberi kesan positif terhadap pelbagai aspek, antaranya ialah yang pertama, menyematkan kos dan menjaga bangunan. Ini mungkin faktor yang paling menarik untuk para penghuni dan pemaju. Walaupun untuk mereka yang kurang kesedaran mendalam tentang penjagaan alam sekitar ni, kos untuk mendirikan bangunan hijau mungkin lebih mahal daripada harga biasa, kerana ia menggunakan bahan-bahan, peralatan dan reka bentuk yang berbeza. Tak perlu juga pelbagai peraturan yang perlu dipatuhi. Okey, tak lupa juga pelbagai peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap pemaju untuk membina rumah hijau ini. Namun, pelaburan ini adalah berbaloi buat jangka masa yang panjang disebabkan penyematan yang diperolehi daripada penggunaan air, elektrik, penjagaan haba dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjaga kesihatan dan meningkatkan produktiviti, manusia dalam alam semula jadi tidak sepatutnya dipisahkan. Jadi para arkitek, jurutera dan pemaju cuba menerapkan kembali ciri-ciri alam semula jadi dalam projek yang mereka bina. Antara perkara yang selalu dilaksanakan adalah dengan menanamkan lebih banyak pokok di bangunan ataupun kawasan pembandaran mereka. Di bangunan pejabat yang ada kawasan seperti ini, mereka dapati lebih ramai pekerja turun ke bawah dan duduk di atas bangunan-bangunan yang sedia ada untuk merehatkan mata. Contohnya di bangunan Menara Kuala Lumpur pun begitu juga. Di KLCC, di Menara TM Bangsa pun diorang sediakan taman-taman untuk rehatkan minda dan jiwa. Para pemaju dan jurutera juga boleh menggantikan bahan-bahan toksik serta menaik taraf sistem pengudaraan bagi mengurangkan risiko asma dan kanser paru-paru. Ini berkaitan dengan kesihatan setiap pekerja ataupun penghuni bangunan itu sendiri. Okey, yang ketiga, mengurangkan pembaziran dan pencegahan pencemaran alam. Objektif paling penting yang ingin dicapai oleh bangunan hijau dah tentulah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Sebab itulah proses mendirikan bangunan hijau melibatkan perancangan rapi dengan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudahan yang disediakan dengan bahan-bahan yang akan digunakan,
Sebab itulah proses mendirikan bangunan hijau melibatkan perancangan rapi dengan bahan-bahan yang digunakan, kemudahan yang akan disediakan. Isi penting kedua yang ingin saya huraikan ialah berkaitan dengan prinsip reka bentuk bangunan hijau, iaitu terdiri daripada 6 prinsip. Prinsip pertama, kecekapan penggunaan sumber tenaga. Prinsip kedua, kecekapan penggunaan air. Prinsip ketiga, kualiti persekitaran dalam perancangan dan pengurusan tapak. Prinsip keempat, bahan-bahan. Prinsip kelima, inovasi. Bagi kecekapan penggunaan elektrik, bangunan boleh mengurangkan pengumpulan haba yang diterima ataupun menggunakan cahaya semula jadi supaya tak perlu pasang lampu setiap waktu. Bagi perancangan dan pengurangan tapak pula, lokasi yang berdekatan dengan sistem pengangkutan awam membantu mengurangkan kereta di jalan raya sekaligus mengurangkan pelepasan karbon dioksida serta karbon monoksida. Kecekapan penggunaan air, ia perlu mempunyai sistem pipe yang cekap dan efisien untuk mengurangkan penggunaan air yang berlebihan menyebabkan pembaziran. Malah jika boleh, air yang telah digunakan perlu dikita semula untuk mengurangkan pencemaran sungai-sungai serta pencemaran air itu sendiri. Seterusnya, untuk bahan-bahan, bahan-bahan yang digunakan untuk membina bangunan mestilah tidak mengancam kepada kerosakan alam sekitar. Sekiranya memudaratkan, ia akan memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan juga masyarakat setempat. Malah bahan juga perlu berkualiti untuk mengelakkan masalah yang akan menimpa pada masa yang akan datang. Konsep prinsip inovasi ini dapat dilihat dari pelbagai sudut. Salah satunya melalui landscape bangunan. Untuk bangunan hijau, landscape adalah ditambah dengan tanaman dan pokok-pokok yang rendah untuk memberi kualiti udara yang segar kepada penghuni dan pengunjung di setiap bangunan tersebut. Ya, ini penting. Isi penting yang ketiga, saya ingin menjelaskan bagaimana cara atau strategi untuk dalam mereka bentuk bangunan hijau untuk mencapai tujuan utama bangunan hijau itu. Kecekapan tenaga, kecekapan air, kesihatan penghuni atau produktiviti, dan pengurangan sisa pencemaran dan kemerosotan alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu, bangunan hijau memberikan kebaikan dari segi penyematan tenaga, khususnya tenaga elektrik. Kecekapan tenaga ini boleh dicapai dengan mengaplikasi tenaga yang boleh diperbaharui. Yang pertama, saya sarankan untuk membina bumbung yang berkecekapan tinggi, iaitu penggunaan panel solar. Dengan ini, ia dapat memberi tenaga suria dan menjimatkan kos elektrik. Walaupun pemasangan solar agak mahal kosnya, namun ia memberi penyematan dalam kos tetap bil elektrik. Memandangkan kos elektrik sekarang semakin hari semakin meningkat, jadi saya sarankan solar ni boleh digunakan. Selain itu, pembinaan bumbung disarankan untuk mempunyai bahagian load sinar supaya ada pencahayaan yang baik di dalam bangunan. Pemilihan bumbung yang sesuai untuk bangunan hijau ialah recycled context aspect yang mengandungi kertas terpakai dari jubin tanah liat. Seterusnya, untuk kecekapan tenaga, kita memfokuskan pada bahagian dinding bangunan itu sendiri. Disarankan untuk menggunakan dinding yang berongga. Bahan yang sesuai ialah dinding konkrit ekologi, dibina 2 lapis dengan rongga udara di antara keduanya. Hal ini dapat membantu memberi pengudaraan untuk mengurangkan penyerapan haba. Selain itu, kecekapan tenaga boleh diperolehi dengan pemasangan tingkap yang berkecekapan tinggi, iaitu mengurangkan solar panel untuk mendapatkan sumber tenaga suria. Pastikan juga tingkap boleh dibuka supaya mendapat pencahayaan dan pengudaraan keluar masuk ke dalam bangunan. Malah pihak pemaju, arkitek dan jurutera disarankan untuk menggunakan sisip udara supaya ada pengudaraan keluar dan masuk udara yang baik dan segar untuk bahagian lantai
pula bagi mengurangkan tenaga, disarankan untuk meletakkan buluh pada bahagian atas atau dalam konkrit lantai. Kita panggil sebagai thermal comfort, iaitu keperluan tenaga dikurangkan. Untuk matlamat kedua, bangunan hijau iaitu mencapai kecekapan air. Antara strategi yang boleh digunakan dalam sistem takungan air adalah dengan menggunakan bekalan daripada air hujan. Ini menyebabkan kos kerana menggunakan sumber semula jadi. Untuk sistem penapis air juga boleh digunakan menggunakan sistem RO, iaitu air hujan yang ditapis boleh digunakan seharian untuk kegunaan mandi, basuh pakaian serta berhuduk. Yang ketiga, bangunan hijau mementingkan kesihatan penghuni dan produktiviti. Ciri-ciri reka bentuk bangunan hijau dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan pokok yang kehijauan. Hal ini dapat mengurangkan suhu panas yang berlebihan akibat daripada cahaya matahari. Memandangkan suhu di Malaysia sekarang agak tinggi ya. Jadi kita perlu pokok-pokok untuk mengurangkan suhu bangunan. Okey, contoh selain itu, cermin-cermin bangunan yang dipilih juga turut memain peranan penting untuk mengurangkan peningkatan haba. Jadi untuk meletakkan tumbuhan di sekitar bangunan tersebut mampu memberi kebaikan kepada kesihatan penghuni, iaitu suhu panas yang terlampau dan risiko pening kepala dapat dikurangkan kerana penurunan kesan pulau haba. Jadi bila kesihatan kita okey, kerja-kerja kita insya-Allah boleh diselesaikan dengan baik. Yang keempat, pengurangan sisa pencemaran dan kemerosotan alam sekitar. Peningkatan haba dan pencemaran udara merupakan dua masalah utama hasil terus dari pembinaan bangunan tinggi terhadap persekitaran bandar. Penyelesaiannya secara terus dan tidak terus masalah-masalah ini telah dilaksanakan dan sebagai lagi masih perlukan kajian secara terperinci. Penanaman pokok dan penghijauan, kaedah penyelesaian dalaman menstabilkan ekosistem pembandaran dalam binaan bangunan tinggi. Penggunaan bahan sumber asli, iaitu kaedah penanaman pokok. Yang kedua, penggunaan kayu dalam binaan. Yang ketiga, penggunaan tanah liat. Kestabilan ekosistem pembandaran dalam binaan bangunan tinggi bandar merupakan salah satu kaedah penyelesaian yang baik dan berkesan mengikut Ying K 1989. Pokok-pokok yang ditanam boleh ditanam menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah penanam pokok paras tanah, kaedah konvensional. Kaedah yang kedua, kaedah penanaman pokok secara menegak, kaedah penanaman pokok paras tanah juga, kaedah konvensional. Penghijauan secara mendatar ini sebenarnya telah dapat menyelesaikan sebahagian daripada masalah peningkatan haba bahangan hasil pemasangan permukaan keras yang mendatar. Pengurangan kawasan keras dan bertambahnya kawasan hijau di bandar telah sedikit sebanyak mengurangkan sinaran semula haba dari matahari, di samping menambahkan bekalan oksigen untuk pernafasan manusia serta haiwan. Kawasan hijau ini juga merupakan meningkatkan daya serapan air hujan dan dengan ini dapat mengurangkan berlakunya banjir kilat. Pokok-pokok rendang juga menjadi peneduh semula jadi yang berkesan kepada manusia dan aktiviti serta sebahagian daripada bangunan. Keberkesanan pokok-pokok untuk menjadi peneduh asli terhad oleh batasan ketinggian matangnya. Okey, apabila manusia mula menghuni bangunan tinggi, pokok secara terus tidak dapat dirasai lagi. Oleh sebab itu, manusia mula membawa tumbuh-tumbuhan naik ke atas bangunan. Namun, penerapannya amat terbatas sekali, iaitu hanya untuk memenuhi cita rasa peribadi saja. Kita lihat di office pun sekarang banyak yang sediakan pokok kaktus, pokok-pokok renek di atas meja untuk mendapat ketenangan mengikut penghuni itu sendiri. Namun penerapannya amat terbatas sekali yang hanya memenuhi cita rasa peribadi saja. Dalam konteks bangunan tinggi, jelas
kita juga perlu menanam dan menumbuhkan pokok dan tumbuh-tumbuhan pada bangunan. Ini sama ada pada sebahagian dinding luar, pada lantai atau pada bumbung agar matlamat menghijau semula bumi dapat dicapai sepenuhnya. Di samping memenuhi kehendak asasi manusia yang perlukan interaksi dengan tumbuh-tumbuhan dan haiwan, isu utama untuk memenuhi keperluan ini ialah bagaimana untuk menumbuhkan pokok di atas bangunan. Hal ini perlu para arkitek yang kreatif dan cintakan kehijauan dalam hasil ciptaannya. Okey. Kaedah penerapan konsep penghijauan secara menegak. Konsep asas penghijauan secara menegak ialah dengan menempatkan pokok-pokok secara bertingkat-tingkat seolah-olah ia menegak seperti konsep bangunan tinggi. Untuk menghijaukan bangunan tinggi, khususnya komponen menegak, beberapa pilihan kaedah boleh difikirkan. Sebagai kaedah ini telah pernah dilaksanakan dengan jayanya dan ada yang kurang berjaya dan perlu kajian semula. Namun usaha-usaha untuk memperkenalkan masih perlu diteruskan dan dikembangkan demi kesejahteraan bandar kita dan kehidupan masyarakat setempat. Menurut Profesor Madya Dr. Osman Muhammad Tahir, 3 konsep penghijauan secara menegak yang boleh diterapkan pada bangunan tinggi adalah seperti: yang pertama, penghijauan pada dinding luar bangunan; yang kedua, penghijauan pada lantai-lantai tingkat-tingkat tertentu di atas bumbung; yang ketiga, penghijauan pada ruang awam dalam bangunan. Penghijauan pada dinding luar bangunan lazimnya dapat dilakukan dengan menyediakan balkoni atau anjung pada setiap tingkat bangunan dengan petak-petak untuk ditanami dengan pokok-pokok bunga yang bersesuaian. Kaedah ini memerlukan perincian yang betul agar pokok-pokok boleh ditempatkan dengan mudah, senang diselenggara, contohnya pembajaan, pemangkasan dan pengairan, dan bahagian akar pokok dapat dikawal agar tidak merosakkan struktur bangunan itu tersebut. Jenis-jenis pokok yang boleh ditempatkan pula seperti yang perlu dipilih sama ada berdasarkan kecantikan bunganya atau keupayaan hijau sepanjang masa atau menjuntai dan memanjat. Untuk kecantikan bunganya, bunga kertas sering dipilih kerana ia berupaya berbunga sepanjang tahun. Selain itu, pokok-pokok seperti Iris, Passiflora pula kerap dipilih kerana berupaya memanjat dan menjuntai. Untuk menerapkan pokok-pokok memanjat, jejaring yang dapat dijadikan panjatan pokok perlu disediakan ataupun diterapkan. Apabila balkoni setiap tingkat bangunan tinggi ini ditanam sepenuhnya dengan pokok, ia akan kelihatan seolah-olah keseluruhan dinding luar bangunan telah dipenuhi oleh pokok. Terdapat juga cadangan untuk menanam pokok secara berlingkar, spiral, daripada bahagian bawah bangunan sehingga ke bahagian atas bumbung bangunan yang tinggi. Semua ini bergantung kepada kebijaksanaan arkitek untuk membuat pelan bangunan hijau yang terbaik supaya mampu mengurangkan masalah pencemaran. Untuk pengurusan sisa, bangunan hijau sangat menitik beratkan pembuangan sisa ini dengan cara yang betul. Segala sisa pepejal dan sisa air perlu diuruskan dengan baik. Sistem pembuangan sisa hendaklah dibina dengan baik. Misalnya, pembangunan sampah sarap. Pihak pemaju hendaklah bekerjasama dengan alam flora dan menyediakan kitar semula supaya kebersihan persekitaran terjaga. Okay, ciri-ciri bangunan mesra alam adalah seperti berikut. Yang pertama, mempunyai reka bentuk yang membenarkan cahaya semula jadi masuk ke ruang dalamnya.
Ia ditambah pula dengan penggunaan panel suria untuk memacu sistem pencahayaan, penyejukan ruang dan pemasangan air. Ciri-ciri ini mungkin sahaja akan mengurangkan pencemaran dan mengurangkan bahan bakar, tetapi juga akan menjimatkan kos penyelenggaraan. Yang kedua, reka bentuk yang boleh mengurangkan pengantungan terhadap alat pendingin hawa. Ia termasuk juga sistem pengudaraan yang berkesan. Penggunaan penebat, reka bentuk siling yang tinggi dan membenarkan aliran udara keluar masuk dengan baik. Yang ketiga, penggunaan bahan binaan yang kurang menyimpan bahan atau memantul cahaya seperti konkrit, kaca dan plastik. Di samping itu, penggunaan tekstur, cat dan warna yang kurang menyumbang kepada pencemaran haba dan visual juga digalakkan. Yang keempat, pemakaian sistem kita semula pepejal yang cekap dan berkesan bagi mengelakkan pembuangan sisa berkenaan yang menjadi masalah serius di bandar. Yang kelima, penggunaan air hujan sebagai sumber air untuk kegunaan seperti membasuh, menyiram pokok. Ini boleh dilakukan secara memasang tangki air yang mengumpul air hujan dari bumbung. Yang keenam, penanaman pokok teduhan di sekitar bangunan didapati dapat mengurangkan beberapa darjah suhu di dalam bangunan. Di samping itu, tumbuhan boleh mengurangkan suhu melalui transpirasi serta dapat menyegarkan minda penghuni. Pada masa yang sama, tumbuhan juga boleh menyerap gas karbon dioksida. Okey, sebagai penutup, saya huraikan semua sekali daripada atas hingga ke bawah daripada penerangan saya itu tadi. Bangunan hijau mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat dan alam sekitar. Bangunan ini kurang mendapat sambutan di Malaysia berbanding di negara lain seperti Jepun dan Korea. Oleh itu, saya amat menggalakkan pihak pemaju di luar sana mengambil peluang yang baik ini untuk mengutamakan pembangunan berkonsepkan bangunan hijau. Walaupun kos agak mahal, tetapi untuk kebaikan jangka masa yang lama, bangunan ini akan memberi manfaat kepada pemaju kerana dapat mengurangkan kos baik pulih dan penyeraan. Hal ini kerana bangunan hijau akan dibina dengan bahan berkualiti serta dalam keadaan mesra pengguna. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.